bahagian kedua, di mana bahagian pertama dah kita release video sebelum ini. Kepada pelajar yang baru join, baru tonton video ni, cikgu cadangkan awak tengok dan lihat dulu part 1 lah, supaya anda lebih mudah untuk fahami part 2 ini. Okay? Jika anda dah tengok part 1, maka boleh continue untuk part 2 ini supaya anda boleh lebih faham lah untuk topik ini. Okay, ini adalah sains ya, bukannya kimia, bukan subjek kimia, sebab subjek kimia pun ada juga sebatan karbon. Ini adalah sebatan karbon untuk sains je. Tapi kalau nak tengok pun boleh aja, perkara yang sama aja. Kan? Cuma sains moden ni dia lebih simple sikit. Okey, jom tanpa melengahkan masa, kita akan melihatkan sambungan yang pada minggu sebelumnya. Okey. Ini adalah video yang kedua di mana sebelum ni cikgu dah cerita mengenai alkohol, cuma cikgu tak cerita detail mengenai proses macam mana penghasilan etanol. Jadi cikgu mulakan dulu dengan penyediaan sampel etanol. Ingat, etanol ni adalah salah satu daripada kumpulan siri homolog kumpulan alkohol. So kita baca etanol apa-apa nama 0 belakang ni dia adalah kumpulan alkohol. Okey, so macam mana etanol dihasilkan ataupun tapai dihasilkan? Kita raya-raya makan tapai kan? So mula-mula proses tapai ni dia perlukan dua benda yang penting, iaitu adalah glukosa ataupun gula atau dengan yeast. Jadi dia tak semestinya larutan gula, dia sebenarnya guna glukosa lah. So mungkin kita boleh pakai buah, gula dan sebagainya, kita boleh jadikan sebagai glukosa. Jadi kadang-kadang soalan dia tak cakap larutan gula, kadang-kadang dia cakap larutan glukosa. Jadi syaratnya kena ada dua lah, salah satu ada tak boleh lah kan. Jadi yeast akan menggunakan glukosa ni sebagai nutriennya untuk dia grow, untuk dia membiak dan membesar. Jadi apabila dia membiak, maka yeast ni dalam larutan glukosa ni, so dia akan membiak dengan banyak, maka yeast bernafas sebenarnya. Bila dia bernafas, dia akan menghasilkan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida kita ni, bila dia bernafas, maka dia akan larut dalam air kapur. So air kapur akan menjadi keruh. Itu kena ingat. Bila air kapur menjadi keruh, maka terdapatnya pertumbuhan bakteria yang sangat pesat. Lagi keruh, lagi banyak lah. Sebab apa? Sebab yeast ni bernafas. Bukan bakteria ya, sorry. Yeast. Dalam kes ni yeast. Tapi sebenarnya air kapur ni boleh aja. Siapa-siapa yang bernafas, tak kisahlah bakteria ke kita sendiri pun yang bernafas. Kalau kita tiup dalam air kapur akan menjadi keruh. So soalan tanya, kenapa menjadi keruh? Kerana adanya terdapatnya karbon dioksida. Okey, maka dalam ni dah terbentuknya penampaian berlaku. Jadi macam mana kita nak menyediakan sampel etanol yang tulen? Jadi selepas proses penampaian berlaku, jadi larutan ini dia akan bawa ke proses penyulingan. Okey, penyulingan ni di mana yang ini hasil daripada penampaian tadi ni, hasil daripada penampaian dimasuk kat situ. So dia melalui proses penyulingan. Okey, tujuannya adalah untuk mendapatkan betul-betul etanol yang tulen. Mungkin dalam 93 hingga 96% dia nak etanol yang tulen. Okey, tak dapatlah 100% kot. Mungkin ada campuran air kan. Okey, jadi caranya adalah dia akan panaskan etanol ni. Dia akan panaskan etanol ni. Okey, so dalam ni ada serpihan porselin untuk mempercepatkan proses. Jadi ini adalah proses namanya penyulingan. Jadi yang suling ni yang keluar namalah hasil sulingan sebagai etanol. Okey, settle Jadi bila sebut penampaian, maka dia adalah package sekalinya proses penyulingan untuk dapatkan sampel etanol. Okey, settle? Okey, sekarang kita tengok macam mana pembuatan sabun dibuat. Ni cerita pasal sabun pula ya. Dah habis dah etanol, kita cerita pasal sabun. So sabun dan juga tindakan pencucinya. Okey, yang pertama, sabun sebenarnya dibuat daripada lemak ataupun minyak sawit dah. Dalam kes kita buat dalam buku teks, biasanya dicerita pasal mengenai minyak sawit. Minyak sawit tu sebahagian daripada lemak. Okey, kita cerita sikit apa tu lemak lah, sedikit kan. So molekul lemak mengandungi dua bahagian penting. Okey, yang pertama namanya adalah kolesterol, yang kedua namanya adalah asid lemak. Ketua dulu iaitu ada yang basic yang ada dalam minyak kelapa sawit dan lemak. Okey, kita detailkan sikit. So molekul lemak ni terdapat 3 lemak asid lemak dan bergabung dengan 1 kolesterol. Maksudnya kat sini ada 3 asid lemak bergabung dengan 1 kolesterol. Itulah maksudnya. Tapi kalau awak tak ingat 3 dengan 1 pun tak apalah. Sekurang-kurangnya awak kena tahu bahawa dalam ni ada kolesterol dan juga asid lemak. Itu adalah sumber penting yang utama yang ada dalam lemak. Sebelum jadi sabun ni nak tahulah dulu apa ciri lemak tu kan. Yang ketiga, contoh-contohnya adalah contoh asid lemak adalah kita ada 3. Okey, iaitu adalah namanya asid palmitic, asid lauric dan juga asid stearic. So 3 ni. Okey, tapi biasanya untuk soalan sains moden dia jaranglah tanya pasal 3 ni, tapi untuk subjek kimia dia tanya 3 ni.
Okey, jom kita teruskan lagi ya. Okey, apa yang perlu kita buat untuk proses penyediaan sabun ni? Proses penyediaan sabun. So, soalan popular lah kalau bab ni keluar. Antara soalan popular adalah proses pembuatan sabun. Okey, proses pembuatan sabun yang penting kita kena ada iaitu minyak ataupun lemak, minyak sawit lah dalam kes butet ni, minyak kelapa sawit, dan bergabung dengan ataupun tidak balas dengan akali pekat. Akali ni mesti nak tahu dari akali lah belakangnya ada hidroksida. So dalam kes buku soalan biasa keluar, biasanya dia akan cakap natrium hidroksida ataupun kalium hidroksida. Okey, yang popular natrium lah. Tapi kalau sebut kalium hidroksida pun tu adalah akali. Ingat, belakangnya ada hidroksida, dia adalah alkali. Maka minyak bergabung dengan alkali, maka dia akan menghasilkan garam asid lemak ataupun asid lemak saja ke, itu adalah sabun sebenarnya. Sabun dan ditambah dengan glycerol. Jadi garam asid lemak itulah yang kita nak jadikan dia sebagai sabun. Okey. Apabila asid lemak sabun dah jadi, sabun ni dalam bentuk liquid, cecair. Jadi untuk jadikan dia ketul, dia akan tambahlah sesuatu yang lain. Okey, nak tambah apa? Jom kita tengok jadual sebelahnya. Tengok jadual sebelahnya. Okey, sebelum kita lebih lanjut, proses pembuatan sabun ni namanya adalah proses saponifikasi ataupun hydrolysis berasid. Itu nama proses buat sabun. Jadi kalau soalan tanya apakah nama proses pembuatan sabun, namanya adalah proses saponifikasi. Okey, kedua, untuk macamkan sabun ni kita perlukan minyak, seperti cikgu cerita, minyak, okey, dan juga natrium hidroksida. Natrium hidroksida, ataupun kalau tak ada kita pakai kalium hidroksida. So belakangnya penting ada hidroksida sebab dia alkali. Okey, seterusnya adalah hidrolisis berlaku, minyak diasingkan menjadi asid lemak dan juga glycerol. Jadi ini adalah proses penghasilan sabun. Maka asid lemak, ion natrium campur sabun. Jadi dah hasillah sabun. Jadi sabun dah dihasilkan. Okey. So sekarang ni apa yang perlu kita buatlah? Sabun ialah garam asid lemak. So ni benda yang samalah. Benda yang samalah, cikgu ulang 3 kali kat situ kan. Seterusnya adalah dia dalam bentuk cecair. So macam mana nak jadikan sabun dalam bentuk cair ni, nak jadi dalam bentuk ketulan, mengikut acuan bentuk masing-masing lah kan. So apa yang perlu dia buat adalah dia kena tambah natrium klorida. Okey, kat sini pelajar keliru sikit sebab namanya natrium klorida. Sini natrium juga, nampak tak? Ingat, yang ini natrium hidroksida untuk menghasilkan sabun dulu. Apabila sabun dah dihasilkan, natrium klorida ni adalah untuk menjadikan sabun tu dalam bentuk mendakan, ketul-ketulan. Okey. So diacukan. Jadi bila dalam bentuk mendakan ataupun nak jadi ketul-ketul, jadi dia boleh diacukan lah mengikut bentuk-bentuk sabun yang kita tengok dekat pasaran. Dan kita boleh tambahlah pewangi, pewarna dan sebagainya untuk dimarketkan. Okey. Jadi proses di sini, proses mendakan ni adalah proses untuk kita filter. Sebab apa filter? Sebab dah dapat mendakan. Nampak tak? Mendakan terhasil. Okey, seterusnya adalah komponen sabun. Dalam sabun tu kita ada molekul-molekul sabun yang bertindak dengan kotoran dan juga melarut dalam air. Okey, so yang pertama adalah ni dah kepala sabun. So kalau kita tengok sabun kecil, kalau kita teropong dia, sabun dia taklah bentuk macam ni, tapi nak lukiskan, nak senang lukis macam ni lah. So belakang namanya ekor. So ekor ni sebenarnya inilah rantaian karbon. So antara yang zigzag ni, nampak zigzag ni dah sebenarnya lah jointing antara karbon-karbon. So ni namanya rantaian karbon sebab kita belajar sebatian karbon kan. Jadi sebab itulah bentuk Z. Jadi lagi banyak Z, lagi banyaklah sabunnya. Okey. Okey, jadi kita akan cerita sedikit apa itu komponen molekul sabun yang dia terpecah kepada dua, kepala dan ekor. So kita cerita pasal kepala dahulu, iaitu kepala terdiri daripada kumpulan ionik. So ni bukan kurang popular, maksudnya untuk pengetahuan awak lah. Yang paling popular adalah kepala namanya adalah hydrophilic, iaitu suka kepada air ataupun larut dalam air. Manakala ekor pula hydrophobic, di mana ialah tak larut dalam air tetapi larut dalam grease. Jadi ekor ni larut dalam grease, dalam kotoran lah. Jadi kepala tu larut dalam air. Jadi dua-dua berfungsi. Bila letak dalam air, kepala berfungsi. Bila dijumpa grease, ekor yang berfungsi. Okey, seterusnya ni adalah tindakan pencuci sabun, di mana apabila dimasukkan sabun dalam air, apa jadi? Okey, seperti yang nampak ni lah. Okey. Yang pertama adalah apabila sabun dimasukkan dalam air, yang pertama ayatnya adalah merendahkan ketegangan. Senang cerita lah, dia maksudnya mudahlah dia nak masuk dalam air dan dia membasahkan pakaian tu. Itu maksudnya lah kan. Okey, apabila dia sudah masuk dalam pakaian, sabun-sabun ini, nampak grease ni kan, ni contoh grease lah yang berada pada sulaman-sulaman pakaian kita kan. Jadi grease ini apabila sabun dah masuk dalam kain, dalam air, dalam tenunan kain kita ni, gentian kain ni, maka kita move kepada yang kedua. Yang kedua adalah kepala akan melarut dalam air
manakala ekor akan melarut dalam grease. Nampak tak grease? Okey. Okey, yang ketiga, apabila dah berlaku seperti ini, maka kita kena goncangkan air tu. Sebab tu lah mak-mak kita macam basuh-basuhkan atau mesin basuh dah akan gerak-gerak kan. Okay, tujuan dia goncangkan tu lah untuk menggoncangkan air supaya meninggalkan ataupun menanggalkan grease-grease sebagai titisan yang kecil. So daripada besar ni dia akan potong, kau ambil sikit, jadi makin masing-masing akan mengambil sikit orang, namanya lah titisan kecil. Ataupun namanya adalah emulsi, mengemulsikan lemak. Namanya emulsikan lemak. Okay, lepas tu dengan sabun yang banyak, maka kita punya kotoran akan terapai pada permukaan air. Nampaklah nanti kotoran yang dibawa oleh sabun. Maka itulah sedikit mengenai tindakan pencucian sabun. So, dah harap awak boleh faham konsep ni. Kalau awak nak tahu lebih detail, awak kena baca buku teks lah. Panjang cerita dia sikit kan. Ni sedikit, awak dah tahulah proses yang pertama. Merendahkan ketegangan air. Yang kedua, ekor akan melarut dalam grease, kepala melarut dalam air. Okey, lepas itu kita kena goncangkan dia supaya boleh meninggalkan titisan yang kecil ataupun emulsi grease ataupun kotoran, dan seterusnya buih akan membawa kotoran ke permukaan air. Okey, seterusnya dah habis. Okay, awak boleh ulang lagi, tak faham, cikgu lajukan sikit ya. Ini namanya polimer. Polimer kalau senang kita bagi definisi kat bawah lah. Cikgu beritahu tu kan, molekul besar yang terdiri daripada gabungan monomer-monomer. Tapi kalau sebut poli ni banyak, kalau sebut mono ni satu je. Okey, jadi sebut polimer tu gabungan monomer-monomer lah. Okey. Jadi yang pertama adalah, awak tengok ni adalah monomer. Sebab dia seketul-seketul, apabila dia bergabung dengan antara monomer yang lain, namanya adalah polimer. Jadi prosesnya nama pempolimeran. Jadi proses pempolimeran akan menghasilkan polimer. Begitu juga polimer, untuk menjadikan dia kembali kepada monomer, dia melalui proses penyahpolimeran. Nama je berbeza. Okey, nama je berbeza. Okey, kita tengok sikit apa lagi yang kita perlu tahu. Kita ada dua jenis polimer, iaitu polimer asli dan juga polimer sintetik. Polimer sintetik tu, nama je sintetik, dia adalah buatan. Awak ingat sintetik, dia adalah buatan. Okay, tengok yang asli dahulu. Jadi adalah wujud secara semula jadi dan berasal daripada organisma hidup seperti karbohidrat, protein, selulus, petroleum dan sebagainya. Manakala sintetik adalah sesuatu yang kita buat, buatan manusia seperti perspex, nylon, baju nylon kan, PVC, neoprena, getah, butir dan sebagainya. Yang perspex ni kalau awak nak tahu, dia macam kaca nampak, tapi dia adalah plastik. Contohnya macam cermin kereta kan, bukan cermin kereta, lampu kereta tu. Okey, headline kereta tu nampak macam kaca ketuk-ketuk plastik je kan, ataupun awak pergi macam post office atau bank, awak nampak macam kaca tapi awak ketuk macam plastik. Itu adalah perspex. Contoh perspex. Okey, so kita buat lagi. Okey, seterusnya adalah tengok kita ada dua tadi kan, polimer semula jadi dan juga polimer sintetik. Okey, antara paling penting adalah awak kena tahu protein lah. Protein monomernya adalah asid amino. Maksudnya monomer ni adalah paling kecil unsur protein, namanya adalah asid amino. Okey, paling kecil karbohidrat namanya adalah glukosa. Jadi bila sebut glukosa dia adalah karbohidrat. Selulosa pun sama, glukosa kurang popular. Yang paling popular sikit adalah getah asli lah, sebab polimer ni kita cerita banyak pasal getah asli. So getah asli, nama monomer dia, nama kalau dia seketul namanya adalah isoprena. Berbeza dengan getah sintetik namanya neoprena. Selalu dua ni pelajar tertukar. Kalau untuk getah sintetik, getah buatan, sebab ni kita cerita pasal buatan, namanya neoprena. Getah asli namanya adalah isoprena. Okey? Dan nama-nama lain ni kadang-kadang dia keluar je lah, macam perspex namanya metacrylic. Ni monomer dia, yang paling kecil dia. Okey, dan sebagainya. Tapi cikgu galakkan awak kena hafal dua ni lah. Isoprena dengan neoprena ni untuk getah asli dan juga getah sintetik. Alright? Okey, seterusnya. Okey, getah asli. So, getah asli adalah polimer semula jadi daripada pokok getah lah. Dan getah asli juga boleh menyumbang ekonomi kepada negara kita selain daripada kelapa sawit. Sebab itulah kat Malaysia dan Indonesia banyak kita tanam pokok kelapa sawit. Sebab untuk menjana ekonomi. Maksudnya bukan untuk negara aja, tapi untuk peluang pekerjaan kepada rakyatnya. Okey, so pokok getah, kita panggil getah kan, sebenarnya namanya lah latex. Okey, namanya adalah latex. Nampak latex. Okey, latex itulah susu getah lah. Okey, dalam kes ni jaranglah dia akan tanya susu getah, dia akan cakap pasal latex. Sampai kadang-kadang soalan tanya juga susu getah. Tapi susu getah merujuk kepada latex. Okey, sifat-sifat getah asli. So, sifatnya adalah kenyang, kenyang, tidak mengkonduksikan arus elektrik, maksudnya tak mengalihkan arus elektrik lah dan haba. Sebab itulah kadang-kadang kalau pemegang kuali ke, dia akan letak sedikit getah lah. Tapi itu dah jadi getah sintetik, getah buatan kan. Contoh je. Okey, tidak terlap pada udara, bersifat lembut dan tahan pada haba. Ini namanya getah asli.
Pun begitu, getah asli ni ada kekurangannya jugalah sebab dia asli kan, dia kenyal dia tak berapa kenyal sangat, tahan habanya pun taklah berapa tahan haba sangat, jadi dia kena modify sikit getah asli ni kepada getah yang lebih kuat, iaitu getah tervolkan. Nanti kita belajar macam mana getah tervolkan. Okey, ini adalah sebelum kita pergi getah tervolkan, ini adalah proses penggumpalan latex, maksudnya penggumpalan getah asli tadi kan, dengan tindakan IC. Okey, so apabila kita getah pokok getah mengeluarkan susu getah, untuk kita gumpalkan dia menjadikan penggumpalan, kita kena masukkan acid. Apa-apa acid dia akan gumpalkan getah. Jadi contohnya, ni adalah struktur latex. Pada asalnya struktur latex ni dia tidak akan bergabung antara satu sama lain kerana mereka mempunyai charge negatif. Nampak tak? Charge negatif dengan negatif dia akan menolak salah satu sama lain. Jadi ianya tidak akan bergumpal lah. So, macam mana dia nak jadikan dia gumpal? So, dia tambah dengan acid ditambah. Jadi, acid ditambah, acid mempunyai positif ion. Jadi, positif-positif dia akan menarik salah satu sama lain dan dia akan menetralkan lapisan protein. Okey, yang luar ni namanya lapisan protein latex ini lapisan protein latex. Jadi, menetralkan, maka barulah pelanggaran berlaku antara zarah. So, dia akan pecah, nampak tak? Maka dia akan bergabung lah, maka pergumpalan akan berlaku. So, senang je. So, nak bergumpal, kita tambah acid. Okey. Jadi, kalau katakanlah dia tak nak bergumpal, kita balik semua tadi. Kalau tak nak bergumpal, kita tambah. Kalau tak nak bergumpal, kita tambah alkali. Ataupun kadang-kadang soalan nama amonia. Amonia tu alkali ya. Kalau sebut amonia tu alkali. So, amonia dia tidak akan menggumpalkan susu getah. Okey, seterusnya kita pergi kepada proses pemvolkanan. Pemvolkanan adalah getah di mana dimodify getah supaya getah jadi lebih kuat. Okey, yang pertama adalah untuk mengatasi kelemahan getah asli. Itu tujuannya. Sebab getah asli ni walaupun dia kenyal tapi taklah kenyal sangat. Dia kalau tarik dia akan lambat kembali semula. Kalau getah tervolkan tarik, lepas akan cepat. Itu namanya dia akan membaikikan kelemahan dia. Okey, untuk penghasilan getah tervolkan dalam magma dengan mencelup kepingan getah ke dalam larutan sulfur klorida. Yang penting adalah sulfur ni kita nak. So kita nanti ada ikatan sulfur. Ikatan sulfur tu menyebabkan getah tervolkan kuat. Okey, ini adalah yang atas ni adalah getah asli, struktur yang asal. Nampak ada straight je kan. Manakala yang bawah ni getah tervolkan di mana kita dah masukkan sulfur di dalamnya. Ni sulfur tadi. Sebab itulah antaranya kita dah ada ikatan sulfur. Sedangkan yang ini tidak ada ikatan sulfur. Nampak tak? Tak ada kan? Jadi sebab itulah getah tervolkan lagi kuat disebabkan ada ikatan-ikatan sulfur, dipanggil sebagai rantaian silang sulfur. Okey, rantaian silang sulfur. Okey. Okey, sifat-sifatnya adalah kalau tengok kat sini getah asli berbanding getah tervolkan. So kenyal dia nampak tak? Yang tervolkan ni lebih jelas dan lebih kuat berbanding dengan getah asli. Okey, ada setengah barang kita perlukan getah tervolkan, setengah barang kita perlukan getah asli. Tak semualah kita pakai getah tervolkan. Macam tangan glove yang lembut tu kan, kita pakai getah asli. Getah tervolkan ni macam tayar, tapak kasut yang kuat-kuat. Maka saya rasa itu aja untuk menghabiskan topik karbon ini. Maka diharap video ini dapat membantu anda. Jika anda rasa macam kurang faham, tengok lagi dan rujuk pada buku teks untuk pemahaman anda lebih dalam mengenai topik ini.